Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi untuk kali ini kita berjumpa lagi dalam pengenalan tentang peralatan khat. Okey, untuk hari ini saya nak fokus kepada kalam ataupun pen ataupun pena ataupun apa-apalah istilahnya yang kita nak guna di sini, dan saya akan tunjukkan beberapa jenis kalam. Okey, yang ini saya tolak tepi dahulu. Okey, yang pertama adalah pena resam. Okey, batang ini namanya pena resam. Okey, pena resam ni kita boleh dapat dekat di kawasan pinggir-pinggir hutan, di kawasan yang berbukit lah, ya. Pada video yang lepas saya ada tunjukkan cara untuk mengambil pokok resam, ya. Macam mana nak kenal pokok dia. Jadi ini ialah batang resam, contoh, ya. Jadi kita ada beberapa jenis lah, bukan beberapa jenis, beberapa saiz, ya. Ada batang yang besar, ada batang yang kecil. Jadi mengikut kepada keperluan kita lah, ya. Kita boleh asah dia mengikut saiz yang kita kendaki, dan saya rasa paling besar lah kalau pada batang resam ni boleh dalam 7 mm, 7 mm. Besar daripada tu saya rasa agak sukar lah, ya. Kena masuk ke kawasan dalam hutan sikit lah kot. Kalau dapat rezeki adalah yang besar, ya. Saya rasa yang paling besar pun saya dapat 6 ke 7 je lah. Okey, itu yang pertama. Jadi yang ini memang sangat terkenal di kawasan Nusantara, di Malaysia, di Indonesia, di Thailand, Brunei, dan mula popular di luar negara lah, ya. Okey, ini yang pertama, namanya batang resam. Ada yang panggil handam, ada yang panggil batang resam, ya. Ada orang panggil buluh resam. Buluh resam saya rasa tak berapa sesuai istilah buluh tu. Buluh tu ada satu batang yang berruas, yang ni dia tidak ada ruas. Okey, ini yang pertama. Okey, yang kedua adalah kita katakan sebagai buluh. Buluh, ya. Buluh ni macam-macam jenis buluh, ya. Kita boleh dapat daripada pelbagai sumber lah, ya. Ini macam-macam buluh dekat sini saya tunjuk ni. Yang ini buluh kuning, batang buluh kuning tu, yang orang jadikan hiasan. Jadi kita boleh asah dia. Dia agak bulat lah untuk buluh ni. Okey, satu lagi jenis buluh adalah buluh yang saya tak tahu nama buluh ni, tapi kalau di Indonesia dinamakan buluh cendana, cendani, saya tak pasti. Dia ada satu bahagian yang rata, ya. Kalau anda perasan, kalau cari dekat kedai, contohnya Daiso ke, ataupun dekat kedai-kedai pancing, ada batang penyauk ataupun batang pancing. Dulu ada batang pancing buluh tu. Dia ada dia punya karakter dia rata, dia ada bahagian yang rata. Ini pun contoh sama. Ada bahagian yang rata. Ya, jadi yang rata ni kita jadikan dia mata pen. Jadi sedap sikit cara pegang dia. Dan buluh ni agak susah nak jumpa kat Malaysia. Saya ada jumpa, cuma saya cuba tanam tak berapa jadilah. Mungkin kena R&D sikit lah kot nak tanam tu. Saya jumpa di Cameron Highland. Dekat tanah bawah ni saya tak jumpa. Jadi mungkin tak tahulah dia ikut suhu kot, suhu yang sejuk sikit. Okey, dan kalau susah sangat cari buluh, anda pergi je ke kedai buku, beli sahaja bros Cina. Ni bros Cina, batang bros Cina. Kita buang buluh dia, ya. Dan kita boleh asah, kan. Ni batang bros Cina sebenarnya, ya. Ambil yang batang buluh lah, jangan batang plastik. Batang plastik tak boleh nak diasah. Ya, ni contohnya lagi. Ni contoh, ya. Ada tulisan Cina lagi tu, ya. Kita ambil lah yang halal lah, kan, yang kita rasa halal. Batang bros Cina pun kadang-kadang ada macam-macam buluh. Ada buluh babi, ada buluh arnab, ya. Kita macam fikir, kita tengoklah, kalau kita rasa yakin, kita belilah batang buluh bros Cina tu, kita buanglah buluh dia. Kalau rasa nak samak tu, samaklah dengan air tanah ke apa, ya. Ikutlah kepada masing-masing. Jadi tak susah lah cari buluh, ya. Tak perlu nak cari nak kena miang-miang buluh tu, ya. Boleh cari dekat kedai buku saja. Batang buluh Cina ada banyak. Okey, itu buluh. Jadi buluh dekat Malaysia memang banyak lah, senang nak dicari. Okey, yang seterusnya, ini daripada saya cari mana hilang. Okey, ini batang ni. Ini namanya batang dinamakan sebagai disfuli, ya. Dia berasal batang ni dia tumbuh dekat Iran. Namanya disfuli kerana dia diambil daripada nama tempat, namanya Disful di Iran. Memang ditanam, ya. Bukan macam kita cari resam ni dia liar. Kalau batang ni dia memang ditanam, macam rumput lah. Dia macam rumput. Jadi dia ada ruas-ruas macam ruas buluh, dan dia lurus, ya. Kalau macam resam tu kadang-kadang ada bengkok dan dia lurus. Dan dia sangat disukai lah oleh penulis daripada Turki, ya. Sebab mungkin pertama memang dia lurus dan dia ringan. Kalau resam ni kadang-kadang ada resam yang agak berat kalau yang tebal tu. Dan kadang-kadang resam ni ada bengkok, kan. Kalau disfuli ni dia lurus. Kadang-kadang juga dipanggil sebagai kamish, ya. Ataupun dalam bahasa Inggeris dinamakan sebagai reed pen. R-E-E-D, reed pen, ya. Okey, jadi ini sangat terkenal di Turki lah, ya. Okey, seterusnya yang ini adalah batang bili, ya. Pena bili. Bukan suruh beli. Nama dia memang bili, resam bili, ya. Resam bili ni kalau kita tengok dua batang ni macam sama, ya. Yang atas ni adalah batang resam, yang bawah ni adalah bili. Ya, dia tidak sama sebenarnya. Bili ni dia lebih
padu ya, dia punya lebih tebal ya, dalam dia lebih tebal. Tunjuk macam mana ya. Dalam dia isi dia lebih tebal dan batangnya lebih isi dalam dia lebih besar. Macam terisi kat dalam tu. Dan dia punya batang dia pun lebih tebal. Dia agak berat sikit lah berbanding resam. Dan bili ni memang tidak ada, saya tak jumpa lagi kat Malaysia. Dia ada di sebelah Aceh ya, dekat belah-belah Sumatera ada. Dekat Malaysia saya tak jumpa lagi pokok dia, dan pokok dia pun tak samalah dengan resam, dia ada sedikit perbezaan. Dan bili batang dia sesuai untuk penulisan yang sederhana. Ya, mungkin ada yang 8mm, 9mm. Paling besar pun saya jumpa 8mm lah, 9mm tu agak susah juga nak dapat. Okey, dan bili ni karakter dia lurus. Dia lurus dan berkilat. Berbanding dengan resam, dia agak kusam dan dia tidaklah betul-betul lurus lah. Jarang kita dapat yang agak-agak lurus. Dan kalau kita banding dekat sini ya, yang bawah ni adalah bili, ini ialah resam, ini ialah batang disfuli ya, ataupun dinamakan sebagai kamish. Dan satu lagi bentuk disfuli yang sedikit lain lah. Ya, jadi ini adalah perbezaan ya, batang-batang yang pen ya, yang jenis kayu ni. Seterusnya, okey, ini saya nak tunjuk batang hijau. Okey, ini ialah batang hijau ya, yang raw lah, yang ada apa? Okey, ini batang hijau yang raw lah, ataupun yang apa raw? Bukan raw tu. Yang masih mentah lah. Okey. Dan kita jadikan dia macam ini. Kejap mencari ni. Okey, ni kita masukkan dalam batang kayu ya, dan kita jadikan dia sebagai pen. Dan ini juga kita boleh buat pelbagai bentuk lah. Ada satu lagi bentuk boleh buat macam ni. Yang ini saya belajar dekat Turki. Ustaz Efdaluddin dia ajar. Di Turki dia ada buat macam ni. Jadi dia ambil batang buluh ataupun apa batang yang lurus macam ni, yang ada lubang tu. Dia longkangkan dekat tengah-tengah ni, dia selitkan batang ni. Batang hijau tu. Jadi dia boleh diasah lah ya, asah sampailah habis. Kalau macam ini kita boleh juga asah, tapi kalau lama-lama nanti pendek-pendek nanti habislah batang dia. Kalau macam ni mungkin lebih lama. Okey, mungkin ada sesiapa nak cuba buat macam ni pun boleh juga. Okey, kelebihan hijau ni dia keras lah ya, dia keras. Dan dia tahan lama lah ya. Tapi kadang-kadang kalau yang reput tu dia akan pecah, senang pecah lah. Tapi kalau yang elok tu memang akan tahan lama. Ada yang setengah kata ada setengah khatat dia tulis Al-Quran tu, satu mushaf tu dengan sebatang resam sahaja, dengan sebatang hijau sahaja. Okey, nama yang ini ada nak pelbagai nama. Ada yang panggil kalau di Malaysia kita panggil sebagai hijau ataupun ibung. Kalau di Indonesia dia panggil sebagai aren. Ya, dia pokok yang buat gula kabung tu ya, yang hari raya kan kita buat pemanis tu. Manisan. Okey, kelebihan hijau ni dia keras. Okey, kalau tadi macam resam ni, kita patah balik tadi, lupa nak cerita pasal kelebihan. Kalau resam ni dia keras tetapi dia agak rapuh lah. Ya, kalau kita tertindih ke, kita terbaring, terpijak memang pecah. Kalau buluh ni dia keras. Dia keras, kita terpijak ke, kita terduduk ke, terbaring ke, dia tidaklah pecah lah. Ikut pada buluh lah. Ya, lain jenis buluh, dia lain karakter lah. Tapi memang keras. Tetapi masalah buluh ni mungkin kalau kecil dia tu susah nak asah. Kalau resam ni kalau kecil kita senang nak asah. Ya, 1mm masih boleh lagi diasah. Tapi kalau buluh ni mungkin dia sebab dia ada serat, nanti dia berbulu sikit. Dan hijau pun dia sesuai untuk mata pen yang kecil. Ya, kalau buluh ni selalunya orang guna untuk yang sederhana ataupun yang besar. Okey, seterusnya, kalau lah susah sangat nak cari pen, kita boleh kreatif ya, guna apa saja peralatan. Contohnya ini ialah batang berus lukisan. Kita buang dia punya berus ni, mungkin ni kecil, dan kita boleh asah dia. Jadilah batang pen untuk menulis. Ya, jadi kita cari yang besar sikit lah pun boleh juga ya. Ada juga saya tengok ada yang menggunakan kaedah yang ni ya. Jadi maksudnya tidaklah dia strict untuk guna batang resam sahaja, tapi kita boleh guna pelbagai. Okey, seterusnya, okey, ini ialah pen besi. Okey, ini pen besi. Pen besi ni saya lebih suka untuk penulisan yang saiz kecil lah. Ya, macam ni 1mm. Mungkin ni lebih kecil daripada 1mm. Ni mungkin 0.5, 0.6 lah. Ni 0.5, mungkin ni 0.6. Jadi 0.8mm. Jadi dia lebih sharp lah untuk penulisan yang halus ya. Kelebihannya dia lebih sesuai untuk penulisan yang kecil lah. Yang besar mungkin tak berapa sesuai ya, mungkin 1mm ke bawah. Okey, ini contoh yang pertama, jenis celup ya. Ini kita celup dalam dakwat pen. Contoh yang kedua adalah jenis macam ni ya. Yang ini jenama Osmiroid. Ada dekat kedai buku khat, boleh tengok dekat blog saya. Ini jenis manuskrip ya. Di mana kedua-dua ni contohlah ya. Okey, ini ada 3 contoh. Di mana yang ini kita boleh isi dia dakwat dekat dalam ya. Dekat dalam ni dia ada, kita namakan sebagai cartridge. Ni cartridge. Oh, yang tak boleh. Dah lama hilang. Okey, ni tak.
pun tak ada. Hilang ke mana? Gaib. Okey, kita boleh isi dalam dia cartridge ni. Okey, dan cartridge ni ada pelbagai jenis. Ada yang jenis pusing untuk sedut dakwat. Ada yang jenis picit pun ada. Ada yang jenis tarik pun ada. Okay. Kita celup dalam dakwat dan kita masukkan dalam ni. Baru kita masukkan ke dalam pen. Okey, tetapi ingat bila kita isi dalam ni, yang jenis isi dalam hanya dakwat jenis fountain sahaja. Kalau dakwat jenis bukan fountain, dia tak boleh digunakan ya. Dia hanya boleh sekejap je nanti keluar, nanti dia akan tersumbat. Sebab pen-pen jenis macam ni kalau kita isi dalam, dia ada dakwat yang khas lah, dakwat jenis fountain. Fountain ni macam-macam jenis lah, Lamy ke, Hero ke, Parker dan sebagainya. Tetapi penulis khat dia tidak suka dakwat jenis fountain sebab dakwat tersebut dia tidak boleh dikikis, dia tidak boleh ditartish. Jadi kita guna kaedah macam biasa lah. Maksudnya kita sediakan bekas dakwat ni, kita boleh guna apa-apa saja jenis dakwat, dakwat Jepun ke, dakwat Cina ke, dakwat Schming ke, Aerocolor, kita celup macam biasa. Tapi once kita dah celup, lepas tu kita terfikir masa yang lain kita nak guna dia punya cartridge dalam ni, memang tak boleh lah ya, sebab dia memang dah tersumbat. Cuma dia boleh terus digunakan untuk kaedah celup. Okey, itu maksudnya kalau kaedah celup kita boleh guna apa saja jenis dakwat khat. Tapi kalau isi dalam kita hanya guna dakwat jenis fountain. Okey, ini jenis pen besi lah ya, pen jenis mata yang logam. Okey, dan yang ini contohnya ni dalam 2mm, dalam 2mm kalau saya tak silap. Dan saya suka untuk guna untuk sulus. Sekarang saya dah suka guna untuk sulus guna pen besi. Sebab saya tak payah nak fikir untuk asah pen. Sebab dia dah elok, mata tu akan kekal. Okey, macam ni ada satu lagi jenis, yang jenis mata tajam. Mata tajam. Mata tajam ni kita tak tumpulkan dia, kita jadikan sebagai pen tartish. Pen untuk kita buat pembetulan ya. Kita touch up lah, pen touch up. Jadi pen yang tajam ni memang macam ni, dia tajam, kita tidak akan tumpulkan dia. Jadi kita akan buat pembetulan lah ke atas karya ataupun tulisan kita. Ini namanya pen mata tajam lah, saya panggil pen mata tajam ataupun pen tartish. Okey, seterusnya. Okey, yang ini mula popular di kalangan para penulis khat, iaitu kita namakan sebagai pen tumar. Pen tumar ni dia pen yang bersaiz mata dia besar dan dia ada apa kita katakan belahan. Dekat sini saya ada beberapa jenis tumar lah ya, dekat sini daripada pembuat yang berlainan. Contohnya ini ialah pen buatan pen Raja Wali ataupun pembuatnya daripada Ustaz Raja Wali daripada Indonesia. Dan pen ini sangat terkenal lah di seluruh dunia ya, dikatakan sedap, dan memang pen ni memang agak sedap. Dan ramai dah mengikut pattern bentuk yang ni lah ya. Yang ni mata dia buluh ya. Yang ini tumar daripada Mesir. Tumar daripada Mesir ni dia guna buluh. Maksudnya dia gunakan bahan mentah daripada luar lah, bukan daripada Mesir. Mesir tak ada buluh saya rasa. Ini daripada Mesir, 16mm. Ini pen kayu ni saya tak ingat nama kayu ni, tapi ni buatan Ustaz Wahab. Ustaz Wahab punya buatan. Ini daripada Indonesia juga. Pen dibuat daripada tulang sapi, tulang lembu lah ya, mata tulang. Yang ini pun daripada Indonesia, daripada saya tak pasti, kayu dia hitam dekat sini ya, agak hitam. Okey, seterusnya pen tulang yang ini tanduk. Pun daripada tanduk kerbau mungkin, saya tak ingat tanduk tapi saya dah tak ada stok, ada stoknya limit lah. Okey, yang ini kelebihan dia adalah selalunya digunakan untuk mata pen yang besar. Yang ni pun ada besar, 5mm. Ni boleh tulis untuk mata yang besar. Ada satu lagi contoh, kejap ada satu lagi saya beli daripada Turki. Ni daripada Turki. Pun dibuat daripada kayu ya. Jadi kelebihan dia sebab dia ada alur belahan, kita namakan apa? Ada alur ataupun longkang supaya dakwat boleh mengalir ataupun disimpan di alur ini. Jadi dia boleh bila kita tulis contohnya huruf alif tu boleh sekali tarikan sahaja ya. Tapi dia ada teknik lah ya, bukan terus jadi ya. Dan satu benda ingatanlah juga, untuk pen-pen macam ini dia ada satu perkara yang kita kena buat, kita maintenance lah pen kita. Bila kita dah guna, kita kena bersihkan mata pen ni dengan kita lalukan kita lalukan kertas ya. Kita kena bersihkan. Contohnya macam ni, kita ambil kertas yang nipis ataupun kita ambil duit RM1 tu. Kita boleh lalukan ya, sampailah hujung ni. Maksudnya dia boleh, kita kena lalukan sampai ke hujung. Yang ni macam dah tersekat, saya tak bersihkan ni. Jadi kita lalukan supaya mata pen tu tidak tersumbat. Kalau kita tidak buat macam tu, macam ni kita boleh lalukan kertas untuk bersihkan.
Ya, kalau kita tak buat macam ni nanti dakwat apa aliran laluan dakwat ni akan tersumbat dan nanti akan rosak lah. Jadi kita kena bersihkan dia selepas kita guna. Okey, ini pena tumar. Okey, apa lagi pen yang kita ada kat sini? Okey, satu lagi kita ada ni, pen jenis akrilik, plastik. Yang ini daripada Turki, daripada Mesir, ya. Dia gunakan akrilik, ya, perspek tu. Dekat Malaysia ada benda ni, yang keping-keping perspek tu. Dan dia bentukkan jadi mata pen. Tapi yang ini saya cuba tak berapa sedap lah. Dia agak licin, mata dia agak licin, mungkin kena sedikit di apa? Diasahkan sikit lagi dengan kertas pasir supaya dia kurang licin lah. Okay. Okey, ini mata plastik. Maksudnya kita boleh gunakan contohnya batang pen yang kilometriko ke, ya. Kita boleh potong mata tu, ya. Kalau tengok dekat Facebook Ustaz Ehab pun ada, ya. Ada buat guna batang pen untuk nasah. Ni contohlah dulu saya buat, ya. Ni dah lama dah saya buat ni. Kita guna je apa saja benda yang kita boleh gunakan untuk buat pen khat, ya. Contoh macam ni saya guna ambil je buluh, batang buluh, dan saya gunakan body pen yang biasa dan dia tetap sedap, ya, sebab dia macam kita pegang pen biasa, ya. Dia sedap pegang. Ya, tidak semestinya kena cantik pennya, tetapi yang penting dia berfungsi dengan baik. Okey, ini pen besi daripada Mesir juga. Bentuk dia macam ni, ya, ditarik. Mungkin ini lebih sesuai untuk di atas canvas lah, ya. Mungkin sebab canvas dia kita tulisan yang besar. Okey, dan yang terakhir lah kot, saya pun dah tak ada idea dah, tak ada persediaan. Okey, ni pen kita namakan sebagai parallel pilot. Okey, yang ini yang terkini lah, ya, lebih moden. Jadi pelbagai saiz, dan tapi kalau datang yang asal ni dia tidak serong, jadi saya akan potongkan dia menjadi serong untuk penulisan khat, ya. Jadi ini dia punya set dalam ni, dia ada batang pen, ya. Okey, dia ada batang pen, kemudian ada penutup, ada dakwat 2. Mana hilang dah dakwat satu lagi? Hilang dah dakwat satu lagi. Adalah tu, dia bergerak ke mana. Dan ada ni filem. Sama juga, ya. Ada macam kepingan nipis ni. Untuk apa? Untuk kita ni ada lompat. Okey, untuk kita bersihkan dia punya ni, ya, kita bersihkan dia punya kepingan besi ni, ya, mata pen ni. Jadi untuk yang ni saya akan potong sendiri, ya, mata pen ni supaya dia jadi serong macam ni, ya. Kalau dekat kedai memang tidak serong lah. Ini saya potong sendiri dan saya asah sendiri. Okey, dan juga dawat ni kalau habis boleh isi dengan dawat fountain lah, ya, sebab ini jenis dawat fountain, ya. Boleh guna apa ni, picagari yang jarum yang tajam tu. Okey, so kita ada pelbagai jenis pen dekat sini. So terpulang kepada masing-masing mana yang rasa sedap bagi anda. Tapi bagi saya lah, ya, kalau tanya pada diri saya apakah pen yang terbaik, pertama dia tidak semestinya mahal, ya. Mahal satu pen tu tidak menggambarkan dia terbaik. Maksudnya kalau batang resam tu paling murah, boleh dicari di tepi jalan, dia tetap menjadi terbaik, ya. Yang terbaik ialah ada pen yang bagus, ada dakwat yang bagus, ada kertas yang bagus, dan ada kemahiran, maka dia akan menghasilkan tulisan yang bagus. Dia bukan sekadar okey kita ada pen yang mahal, aku ada pen yang besar macam ni, tapi saya sendiri jarang guna pen yang besar macam ni, kan. Contoh macam pen Turki, kan. Kita dengar, oh, pen Turki, gempak lah pen Turki ni. Padahal saya pun, saya rasa jarang saya guna pen yang ini, ya. Mungkin bagi saya mungkin tak serasi dengan saya. Ataupun pen parallel pilot ni pun saya jarang guna. Saya guna apa? Saya guna mungkin untuk nasah saya guna pen besi, ya, untuk nasah. Untuk sulus yang saiz kecil 2mm saya guna Osmiroid ni, ya. Saya guna ni, ya, ada setengah, ataupun boleh guna batang resam. Okey, untuk penulisan yang besar mungkin saya gunakan pen tumar lah. Okey, jadi saya rasa setakat itu saja untuk hari ini perkongsian. Kalau ada soalan, pertanyaan, ataupun ada benda nak di-share yang saya tak beritahu, boleh tulis kat komen. Ada kesilapan ke, boleh tegur kat bawah. Jadi kita jumpa pada next time. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.